Kini di bawah pemerintahan tentera selepas rampasan kuasa berjalan lancar, tentera jamin adakan pilihan raya. Militan Daesh tahan beratus-ratus tebusan di Nigeria. Semua tebusan adalah pelarian Kukawa. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Berita Dunia. Ketua Rampasan Kuasa Mali, Kolonel Major Ismail Wake berkata kudeta yang dilancarkan bertujuan mempercepatkan proses pembaharuan politik selepas protes rakyat gagal mendesak Presiden Boubacar Keïta meletak jawatan. Beliau turut memberi jaminan akan mengadakan pilihan raya selepas rampasan kuasa berjalan lancar. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. Tegas beliau, pasukan tentera kini bersatu di bawah Jawatan Kuasa Kebangsaan Menyelamat Rakyat CNSP dan memikul sepenuh tanggungjawab kerana melancarkan rampasan kuasa. Selaras dengan itu, Mali menutup semua pintu sempadan bermula hari ini dan melaksanakan perintah berkurung bermula pukul 9 malam hingga 5 pagi. Bagaimanapun perkhidmatan kepada rakyat tetap diteruskan seperti biasa sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya akan datang. Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keïta mengumumkan peletakan jawatan kerana mahu mengelak berlaku pentubahan darah selepas angkatan tentera melancarkan rampasan kuasa. Kerajaan pimpinan beliau berdepan protes rakyat kerana isu ekonomi, kegagalan menangani ancaman militan dan juga amalan rasuah. Presiden dan Perdana Menteri Boubou Chis ditahan di sebuah pangkalan tentera di pinggir Bamako selepas ditahan pada 11 pagi tadi. Beliau turut mengumumkan pembubaran kerajaan dan parlimen selepas meletak jawatan berkuat kuasa serta merta hari ini. Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Rampasan kuasa di Mali dikritik keras oleh Komuniti Ekonomi Negara Afrika Barat ECOWAS dan Kesatuan Eropah EU. Mali kini digantung daripada ECOWAS dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mendesak pemimpin yang ditangkap dibebaskan tanpa syarat. Militan Daesh Afrika Barat menahan beratus-ratus tebusan selepas menyerang bandar Kukawa sejak malam tadi. Anggota militan menaiki 22 truk mula tiba di bandar berkenaan sejak petang semalam turut bertempur dengan pasukan keselamatan. Mangsa yang menjadi tebusan merupakan penduduk Kukawa yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing selepas menetap di kamp pelarian selama 2 tahun. Mereka menjadi pelarian di Maiduguri apabila melarikan diri daripada konflik sejak 2018. Walaupun kepulangan mereka dikawal tentera, ia tidak menghalang militan untuk melancarkan serangan. Harapan mereka untuk memulakan hidup baharu tidak kesampaian kerana diculik oleh militan Daesh yang semakin mengganas di timur laut Nigeria. Pesawat pejuang telah dihantar dari Maiduguri hari ini untuk menangani ancaman militan.
Presiden Palestin Mahmud Abbas menyifatkan perjanjian pemulihan hubungan diplomatik Israel dan Emirat Arab Bersatu UAE sebagai mengarut dan tidak membimbangkan Palestin. Sebelum ini, beliau menyifatkan perjanjian yang ditaja Washington itu sebagai satu pengkhianatan kepada perjuangan Palestin. ولذلك نقول لكل من يريد أن يتحدث بالقضية الفلسطينية أنت لست مسؤولا عن القضية الفلسطينية. نحن فقط الفلسطينيون هنا الذين نتكلم باسم القضية الفلسطينية. Beliau yang mewakili Fatah berkata demikian selepas mengadakan perbincangan dengan kumpulan Palestin lain seperti Jihad Islam dan Hamas. Palestin jelasnya akan terus berjuang sehinggalah negara dapat dibina semula di tebing barat Gaza dan Baitul Maqdis Timur yang ditakluk Israel ketika Perang 1967. Bekas Perdana Menteri Lubnan Saad Hariri menerima baik keputusan Tribunal Khas untuk Lubnan yang disokong Pertubuhan Bangsa Bersatu yang menyabitkan kesalahan membunuh terhadap seorang anggota Hizbullah yang mengetuai serangan bom membunuh Rafiq Hariri pada 2005. Walaupun menerima keputusan itu, beliau berpendirian masih banyak perkara yang tidak didedahkan kepada umum berkaitan pembunuhan bapanya itu. I think today's, everybody's expectation was much higher than what came out, but I believe that the tribunal came out with a result that is satisfying. We accept it, and we believe that there are still a lot of issues unknown. Semalam Salim Aish diputuskan bersalah kerana mengetuai serangan bom di Beirut pada 2005 yang membunuh Hariri dan 21 yang lain. Mahkamah bagaimanapun membebaskan 3 tertuduh lain yang juga anggota Hizbullah kerana kekurangan bukti mengaitkan mereka di atas pertuduhan membunuh. Mahkamah juga tidak menemui sebarang bukti mengaitkan pembabitan Syria di dalam serangan tersebut. Sejurus keputusan Tribunal Khas untuk Lubnan diumumkan, ahli keluarga menziarahi tanah perkuburan bagi memberi penghormatan kepada bekas Perdana Menteri Lubnan, Rafiq Hariri. Keputusan sepatutnya diumumkan pada 7 Ogos lalu, namun ditangguhkan kerana tragedi letupan di Beirut. Prosiding tribunal dibuat tanpa kehadiran tertuduh, iaitu 4 anggota Hizbullah yang melancarkan serangan bom pada 2005. Tertuduh tidak hadir ke mahkamah kerana pergerakan Hizbullah enggan menyerahkan semua defendant. Seorang anggota Hizbullah yang disabitkan bersalah merupakan ketua kumpulan tersebut yang meletupkan sebuah truk sarat bahan letupan berhampiran konvoi kenderaan yang membawa Hariri pada 14 Februari 2005. Tribunal Khas mendapati serangan itu bertujuan menyebarkan ketakutan dalam kalangan rakyat Lubnan dan bermotifkan politik. Serangan tersebut telah dirancang dengan teliti untuk membunuh Hariri. Pembunuhan Hariri mencetuskan pergolakan di Lubnan dan memaksa tentera Syria sudah bertapak di Lubnan selama 30 tahun keluar dari negara itu. Sepanjang perbicaraan yang bermula pada 2014, 269 saksi pendakwaan memberi keterangan. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan keputusan Tribunal Khas untuk Lubnan berkaitan kes pembunuhan bekas Perdana Menteri Lubnan mencerminkan komitmen komuniti antarabangsa menegakkan keadilan. PBB menyeru semua negara menghormati dan menyokong keputusan yang dicapai menerusi prosiding bebas. Tribunal Khas itu dibentuk selepas menerima permohonan Lubnan untuk mendakwa anggota Hizbullah yang terlibat melancarkan serangan bom pada 14 Februari 2005. Ia merupakan mahkamah bebas yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Majlis Keselamatan PBB. Salim Aish telah disabitkan dengan kesalahan membunuh, manakala 3 yang lain, Hassan Habib Merhi, Hussein Hassan Ayunisi dan Asad Hassan Sabra, didapati tidak bersalah. PBB turut mengucapkan tahniah kepada pasukan perundangan
kerana berjaya mengemukakan keputusan tepat berkaitan kes berkenaan. Keputusan Tribunal Khas untuk Lubnan mendapat reaksi berbeza rakyat Lubnan. Walaupun masih banyak ruang yang boleh dipertikai, mereka menerima keputusan tersebut setelah menanti selama 14 tahun. يعني ما كان حكم عادل، نحن طالما صرنا 14 سنة بدنا الحقيقة، ولهلا ما عطونا الحقيقة المضبوطة. عم يتخبوا وكل ساعة قصة شكل، وهلا آخر شيء بيقولوا ما حدا خصه هون بالبلد، ومين فجر مرفأ بيروت؟ ما حدا، كلهم بيقولوا ما دخلنا ما خصنا. ما بيصير هيك، لازم يكون في عقاب وحساب. لأمتى بدنا نضلنا ساكتين؟ بس رأيي مثل ما قال الشيخ سعد، بالسياسه معروف مين، والمحكمه الدوليه نحن من الاساس ب 2005 انه بدنا محكمه دوليه وعطت حكمها، نحن بنمشي مع المحكمه الدوليه، بس الحكم مش هون هلا، وبعد الحكم عند رب العالمين، هو الحق بياخذه من رب العالمين، ما حياخذه من الارض ولا منا ولا من الشعب ولا من ابنه الشيخ سعد. رب العالمين هو اللي حياخذ له حقه هلا وبكره وبعد بكره وبعد 100 سنه، رب العالمين هو اللي بياخذ له حقه. شكرا. المحكمة اللي صدر عن المحكمة منه محب للناس كلها، لأنه شخص مثل رفيق الحريري معروف بأوروبا وبأمريكا وبالصين وباليابان وهون، ورفيق الحريري اللي اشتغل لهالبلد ما حدا بيشتغله، كان البلد مدمر 17 سنة حرب، رجعوا مثل ما وعملنا السور وعملنا طرقات وعملنا شيء وبنا مدارس. مشان هيك بنطالب من القضاء اللبناني انه يكمل المشوار بالنسبة للمحكمة الدولية. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu menubuhkan Tribunal Khas pada 2007 dan menelan kos operasi $600 juta Amerika. Kesatuan Eropah EU memenuhi permintaan Ketua Pembangkang Belarus supaya tidak mengiktiraf keputusan pilihan raya baru-baru ini. EU bersetuju bahawa pilihan raya tidak berlangsung adil dan tidak telus sehingga keputusannya dipertikai rakyat Belarus. Pilihan raya itu menyaksikan Alexander Lukashenko dipilih kembali menerajui negara bagi penggal ke-6. Svetlana Tikhanovskaya, 37 tahun, menyifatkan pilihan raya diadakan secara penipuan dan mendakwa Lukashenko telah hilang kelayakan dan kepercayaan rakyat. Ucapan menerusi video itu ditujukan kepada Majlis Kesatuan Eropah. Jelas, Tikhanovskaya, pilihan raya baru akan diadakan jika Lukashenko 65 tahun berundur. Namun, Lukashenko menafikan dakwaan pembangkang dan menuduh sebagai cubaan merampas kuasa. Pemimpin authoritarian yang memimpin bekas negara Soviet selama 26 tahun ini kekal mendapat kepercayaan majoriti rakyat pada pilihan raya 9 Ogos lalu. Pilihan raya itu mencatat sejarah apabila mencetuskan protes bersejarah dan tindakan keras polis sehingga mendapat kecaman negara-negara barat. Sementara itu, puluhan pelombong berhimpun bagi menyuarakan bantahan terhadap keputusan pilihan raya tersebut. Hanya puluhan individu hadir pada protes yang berlangsung di Bandar Perindustrian Soligorsk, kira-kira 135 km selatan ibu negara Minsk. Pemimpin Kesatuan Eropah, termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Chancellor Jerman Angela Merkel, minggu ini menggesa sekutu kuat Belarus, Rusia, agar mengadakan dialog berkaitan di Minsk. Ia berkaitan pilihan raya yang dikatakan berlangsung secara tidak telus. Mahkamah Thailand mengeluarkan waran tangkap ke atas 6 aktivis pro-demokrasi yang terlibat di dalam protes baru-baru ini. Mereka berdepan pertuduhan kesalahan menghasut, jenayah komputer, melanggar Akta Kawalan Penyakit dan menggunakan pembesar suara ketika protes tersebut. Sebelum ini, kerajaan bersikap toleransi terhadap gerakan pro-demokrasi yang disertai orang muda dan pelajar. Namun keterbukaan mereka membincangkan perkara sensitif berkaitan istana menyebabkan tindakan diambil terhadap aktivis terlibat. Antaranya Peguam Hak Asasi Anon Numpa dan pemimpin pelajar Panupong Janok yang secara terbuka menuntut pembaharuan dilakukan terhadap institusi diraja Thailand
ketika perhimpunan berlangsung di Universiti Thammasat 10 Ogos lalu. Perkara yang disentuh termasuk jumlah perbelanjaan istana dan penghapusan undang-undang fitnah terhadap istana. Gerakan berkenaan juga mahu Perlembagaan Baharu Thailand dirangka segera menggantikan Perlembagaan 2017. Parti Demokrat secara rasmi menamakan Joe Biden sebagai calon presiden pilihan raya Amerika Syarikat dijadualkan November ini menentang Presiden Donald Trump. Pengumuman dibuat anggota Kongres Benny Thompson. Thank you very, very much from the bottom of my heart. Thank you all. It means the world to me and my family. And I'll see you on Thursday. Thank you, thank you, thank you. Dalam pemilihan unik roll call atau panggilan nama secara dalam talian susulan penularan pandemik COVID-19, Biden memperolehi 3,558 undian. Undian perwakilan itu dibuat pada Konvensyen Kebangsaan Parti Demokrat Selasa lalu. Calon hanya memerlukan 1,991 undi perwakilan untuk menang sebagai calon presiden. Keseluruhan 50 negeri dan 7 wilayah menyokong Biden manakala pesaingnya Senator Bernie Sanders di tempat kedua. Gunung Sinabung meletus semula sejak pagi tadi, butirannya selepas ini. Gunung berapi Sinabung kembali meletus pagi tadi mengeluarkan abu tebal sehingga 2 km ke udara sekaligus menimbulkan kebimbangan aliran lahar. Letusan menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan larangan penerbangan di kawasan berhampiran gunung berapi. Jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan Raditya Jati berkata pengendali pesawat perlu berhati-hati dan harus sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam tempoh seminggu lalu, sekurang-kurangnya 7 gegaran berlaku namun tiada sebarang kecederaan atau kerosakan harta benda dilaporkan. Pihak berkuasa menetapkan zon larangan sehingga 5 km dari kawasan gunung kerana bimbang Sinabung mengeluarkan lahar. Kepada penduduk, mereka dinasihatkan memakai pelitup muka jika berada di luar rumah bagi mengelak risiko kesihatan. Sinabung kembali aktif pada 2010 selepas letusan terakhir kira-kira 400 tahun lalu. Sejak itu, beberapa letusan serius berlaku. 2016 menyebabkan 7 orang mati, manakala pada 2014 menyebabkan 16 orang terbunuh. Pada 2018, letusan gunung berapi antara Selat Jawa dan Sumatera menyebabkan tsunami sehingga meragut 400 nyawa. Puluhan ribu penduduk di pergunungan barat daya China terpaksa meninggalkan kediaman bagi mengelak berisiko bencana. Pihak berkuasa telah mengeluarkan amaran bahawa empangan Three Gorges perlu menghadapi puncak banjir terbesar dalam sejarahnya. Rakaman stesen penyiar CCTV ini menunjukkan air banjir mencecah kaki patung gergasi Leshan setinggi 71 meter yang diukir pada tebing wilayah Sichuan. Stesen itu melaporkan belum pernah terjadi kejadian banjir sehingga ke tahap ini sejak tahun 1949.
Air banjir turut menghanyutkan baik pasir penghadang banjir di tapak warisan UNESCO yang menjadi destinasi popular pelancong. Sementara itu, anggota tentera turut ditugaskan bagi memindahkan penduduk di Fengzhou. Kira-kira 1,020 orang dilaporkan terkandas di kawasan tersebut dan memerlukan bantuan makanan serta air bersih selepas jalan perhubungan terputus. Di Ya'an dan Leshan pula lebih 100,000 penduduk dipindahkan. Pasukan Keselamatan Guatemala meningkatkan kawalan ke atas penempatan komuniti pribumi di tengah negara itu yang berdepan serangan kumpulan tidak dikenali. Sepanjang minggu lalu, kumpulan penyerang membakar kediaman penduduk selain merompak dan mengancam penduduk pribumi di Balbazul. Berikutan itu, mereka merayu kerajaan memberi perhatian kepada ancaman keselamatan yang dihadapi ketika ini. Pihak berkuasa telah membuka kertas siasatan bagi memburu kumpulan penyerang terbabit. Vienen a atacar y también tenemos un poco de producto de cardamomo donde están ellos. Lo que quieren es adueñar de nuestro cultivo. Ellos quieren cosechar cosecha que van entrando, por eso nos están intimidando, nos están sacando de nuestro lugar para que nadie lo moleste cuando lleguen a cortar nuestro cultivo. Pues disculman narin saling kung kapala. Sali ohkin sali sábado se okchak sali kung kabalot. Chesh atli kochot chesh hoy chi gasolin chesh humi chi sham chesh khuni le khat ek utso rana si sho el sal kung kabal khat amem de kakokal ma ka chi khak chesh e ma ka chi khak sho kana ma ka chi kwang kai chesh khuni ma ka chi kwang kai. Mengulas serangan itu, Presiden Majlis Penduduk untuk Pembangunan Bandar dan Luar Bandar Edgar Cheki mendedahkan serangan didalangi kumpulan gerila dikenali sebagai Tertius 5 yang diketuai Cesar Macias. Kumpulan itu kini diburu untuk dibawa ke muka pengadilan. Penduduk perkampungan Sagien di utara Mandalay mengeluh hilang sumber pendapatan apabila terpaksa bersaing dengan syarikat besar dari China di dalam perniagaan batu marmar. Mereka mendakwa kerajaan Myanmar memberi lesen kepada syarikat dimiliki tentera yang bekerjasama dengan syarikat China untuk mengeluarkan produk batu marmar secara besar-besaran. Menerusi lesen itu, syarikat berkenaan diberi hak membangunkan industri batu marmar yang merupakan punca pendapatan utama penduduk sejak sekian lama. Selain kehilangan pekerjaan, mereka juga bimbang dalam jangka masa panjang seni ukiran yang menjadi nadi kehidupan dan kebanggaan mereka akan turut lenyap. Mauritius menahan kapten kapal MV Wakashio yang terkandas berhampiran pulau itu dan menyebabkan berlaku tumpahan minyak mencemarkan perairan. Kapten berusia 58 tahun dari India, Sunil Kumar Nandashwar, didakwa hari ini di atas pertuduhan membahayakan laluan perkapalan. Suspek akan ditahan sehingga 25 Ogos sebelum dihadapkan sekali lagi ke mahkamah. Kapal MV Wakashio terkandas di kawasan terumbu karang Pondini sejak 25 Julai. Kapal itu membawa 4,000 tan minyak mengalami keretakan pada badan dan mengalirkan 1,000 tan minyak ke perairan Taman Laut Mauritius. Badan kapal kemudian terbelah dua beberapa hari lalu memburukkan lagi pencemaran minyak. Pasukan penyiasat sedang mencari jawapan kenapa kapal tersebut yang sedang dalam perjalanan dari Singapura ke Brazil terdampar begitu hampir dengan pantai Mauritius.
Isu penempatan 5,000 anggota tentera Amerika Syarikat di Iraq menjadi agenda utama pertemuan pertama kali Perdana Menteri Mustafa Al-Kadhimi dan Presiden Donald Trump. Al-Kadhimi yang memegang jawatan pada Mei lalu berdepan tekanan daripada pelbagai kumpulan seperti Hashid Al-Sha'abi yang disokong Iran. Serangan kumpulan pro-Iran terhadap kepentingan Amerika Syarikat di Iraq juga semakin meningkat ketika ini. Tindakan yang diambil kerajaan terhadap kumpulan tersebut tidak meredakan insiden keganasan. Sebaliknya, mereka semakin bertindak agresif dan menjejaskan kelancaran pentadbiran kerajaan Iraq. Isu tersebut akan dibincang secara terperinci dengan Washington sempena lawatan pertama kali beliau ke Washington. Al-Kadhimi berlepas hari ini dari Baghdad dalam usaha merangka strategi keselamatan baharu menerusi bantuan Washington. Selepas Rusia, kemudian Amerika Syarikat diikuti China, Australia hari ini mengumumkan akses kepada penghasilan vaksin COVID-19. Perdana Menteri Scott Morrison ketika mengumumkan perkara itu turut berjanji akan memberikan vaksin tersebut secara percuma kepada rakyat. We're here today to announce that we've signed a letter of intent with AstraZeneca, which will enable to Australia to access, should it be successful, the vaccine for the COVID-19 here in Australia, manufactured here in Australia, distributed free to 25 million Australians in the event that those trials prove successful. Australia telah memeterai kesepakatan dengan syarikat farmaseutical Sweden-Britain AstraZeneca untuk menerima vaksin COVID-19 yang kini masih dalam proses pembangunan bersama University Oxford. Tegas Morrison, vaksin tersebut paling baharu sekaligus memberi jaminan kepada dunia terhadap penawar wabak maut COVID-19 yang kini telah menyebabkan kematian lebih 784,700 orang di seluruh dunia. Rakyat Palestin meneruskan protes membantah perjanjian pemulihan hubungan Emirah Arab Bersatu UAE dan Israel di Gaza. Visual itu menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.